Okay, baik. Kita mulalah InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung balik dalam kelas kita bagi kitab Safinatun Najah, iaitu terjemahan lah dan sedikit huraian. Nampak sedikit lah, tapi bila kita hurai tu, bila kita nak bahas tu dia jadi panjang juga. Jadi nak tak nak kena sebut. Kalau tak sebut nanti dia tak tahu. Kalau kita contohnya, kita sebut kan, syarat wuduk ada 10 perkara. Islam, tamyiz, suci dari hadas dan nifas, itu sama macam kita belajar di sekolah kafar dulu. Jadi kita tak nak sama yang macam tu. Kita sebab ikut tahap kita ni tahap yang dah dewasa. Jadi sesuai dengan tahap kita lah. Baik, insyaAllah kita sambung dalam syarat wuduk. Baik, syarat wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wuduk. Pasal syarat wuduk ada 10 perkara. Wuduk ni dia perbuatan yang kita gunakan untuk bersuci. Yang mana dengan wuduk kita boleh semayang, kita boleh pegang mushaf kan, dan kita boleh kita boleh beribadat, semayang sunat dan sebagainya lah. Jadi syarat untuk wuduk ni ada 10. Yang pertama adalah Islam. Islam ni tak perlu nak dibahas sebenarnya. Jadi kita cukup tahu Islam kan, kita pun faham. Kalau bukan Islam, dia wuduk tak sah. Tu je, mudah faham. Okey, yang kedua adalah tamyiz. Apa maksud tamyiz? Tengok di bawah tu. Iaitu apa tu tamyiz? Dengan bahasa lainnya mumayyiz. Jadi dalam kitab Safinatun Najah, bahasa Arab dia tulis tamyiz, tapi kita Melayu kita faham mumayyiz. Mumayyiz pun bahasa Arab juga. Jadi apa maksud dia? Boleh membezakan yang baik dan benar. Boleh beza yang baik dan benar. Maknanya yang baik dan benar dengan yang salah lah. Boleh bezakan antara tu. Yang baik dan benar dia boleh bezakan. Ini baik ataupun ni tidak baik. Kemudian serta faham percakapan orang. Dia faham. Maknanya percakapan yang kita kata standard lah. Secara asasnya dia boleh faham. Contoh makan. Kita suruh dia makan. Dia pun makan. Jadi dia faham. Contoh kita kata tolong tengok minyak hitam. Tolong tengok minyak hitam dalam kereta. Jadi tu percakapan yang tak semua orang faham. Apa betul minyak hitam kan? Jadi dia pun ambil kicap. Dia ambil kicap, dia tuang. Tu bukan minyak hitam. Jadi contoh perbahasan yang maknanya percakapan yang secara asasnya orang faham. Secara umum. Maknanya makan, minum, berdiri, duduk. Dan boleh menjawabnya. Dan dia boleh jawab. Jawab ni sama ada dengan mulut ataupun dengan isyarat. Ataupun dia dengan kita kata angguk kan, ataupun geling. Tetapi ada satu lagi maksud mumayyiz, dan maksud ni adalah yang terbaik lah. Terbaik ni maknanya yang saya dapat daripada kelas yang saya ikut, guru kami sebut, ini definisi yang terbaik. Definisi ni disebutkan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Cuma wallahu alam ambil daripada kitab mana yang Arab dia. Cuma definisi yang terbaik adalah boleh makan. Pertama, mumayyiz, orang yang mumayyiz tu kanak-kanak lah. Dia boleh makan. Kemudian dia boleh minum. Kemudian serta istinja. Dia boleh basuh najis dia. Kan, cuci kencing, cuci berak dan sebagainya dengan sendiri. Maknanya dia sendiri boleh buat. Sendiri boleh makan, sendiri boleh minum. Tak perlu orang lain nak tolong dudukkan, tolong bagi makan, tolong suapkan pakai sudu. Jadi dia sendiri boleh makan. Itu definisi yang terbaik lah. Itu disebut di dalam
di dalam Sabilal Muhtadin oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Baik, yang ketiga daripada syarat-syarat wuduk, iaitu suci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang yang haid ataupun orang yang nifas, dia tak boleh berwuduk. Kan? Kalau dia, maknanya haramlah dia berwuduk. Haram dia berwuduk kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja. Baik. Baik, okey. Yang keempat, suci dari sesuatu yang menghalang air sampai ke kulit. Okey, sebelum tu, bila sebut tentang suci dari haid dan nifas, maknanya dia tak boleh berwuduk, dia diharamkan berwuduk. Jadi bagi orang yang berjunub, dia lain dengan haid dengan nifas. Cuma istilah untuk semua ni adalah dia hadas besar. Bagi orang yang berjunub, ketika dia berjunub, sebelum dia tidur, kalau dia tak boleh nak mandi, dia tak larat dan sebagainya, dia disunatkan berwuduk sebelum tidur. Ini disebut dalam kitab fiqh lah. Ataupun sebelum nak makan. Sebelum nak makan berwuduk. Dia bukanlah dalam keadaan berjunub tu dia terus makan. Baik. Okey. Yang keempat, suci dari sesuatu yang menghalang air sampai ke kulit. Ini dalam syarat wuduk juga. Suci maknanya dia bersih lah. Dia tak ada sesuatu tu pada kulit yang boleh menghalang air untuk sampai pada kulit tu, pada kulit tersebut. Baik. Contoh sesuatu yang menghalang air seperti kotoran yang melekat pada kuku. Baik. Seperti kotoran yang melekat pada kuku. Jadi ini benda yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Kalau kita nak berwuduk, ada benda tu maknanya tak boleh dan tidak sah basuhan tu. Tak sah maksudnya bukan kena ulang daripada awal balik. Contoh, kotoran tu pada tangan. Jadi tak sah tu maknanya bukan tak sah kena ulang daripada awal. Contoh kita dah basuh muka. Pada kita basuh tangan. Tangan tu tak dapat air nak lalu. Jadi tak sah dekat tangan tu. Jadi apa kena buat? Cuci dulu kat tangan tu. Boleh. Bukan mesti kena ulang daripada muka balik, kena niat semua, dia tidak. Itu kalau kat tangan lah. Kalau dekat semua satu badan ataupun kat muka awal-awal, itu kena mula balik lah. Kena mula balik. Okay. Jadi sesuatu yang menghalang air. Seperti apa? Kotoran yang melekat pada kuku. Kuku kita panjang. Contoh bawah dia ada daki ataupun ada tanah. Jadi khulasah hukum pada kotoran yang ada pada kuku ni ialah air menghalang. Air menghalang. Maksudnya dia menghalang air. Air menghalang. Dia menghalang air. Air takkan masuk. Kan? Jadi bila menghalang air, maknanya tak sampai. Sebab tempat tu wajib dilalukan air. Dalam istilah basuh kan. Dalam istilah basuh iaitu mesti melalukan air. Mesti melalukan air dan meratakan air ke kulit. Ke kulit. Okey. Yang kedua, cecair yang menghalang air. Cecair yang menghalang air ni dia secara umum lah. Tapi kita boleh faham lah apa maksud dia. Seperti contohnya cat. Cat kan, cat dinding tu dia cecair yang menghalang air. Bila kita lekat kat tangan, dia melekat lah. Dan dia akan kering. Jadi bila kita kikis tu dia boleh hilang sebenarnya. Tapi sama ada susah ataupun senang nak hilang. Jadi itu dia halang air lah. Baik, itu secara umum. Kemudian bedak atau lipstick yang tebal. Pakai bedak atau lipstick. Lipstick kan, jenis lipstick yang berapa inci punya tebal tu kan. Itu tak sah basuhan tu. Kalau kita basuh muka tu tak sah. Kemudian bedak. Bedak pun samalah, yang tebal. Kalau kata tebal, apakah nipis ataupun dia sikit boleh kira sah. Itu kita akan tengok bawah nanti. Dia ada, yang mula-mula kita akan bincang sesuatu yang halang air, bawah tu sesuatu yang tak menghalang air. Kemudian lilin. Lilin, kita fahamlah lilin tu kalau kena kat tangan, dia melekat. Kemudian dia keras. Bila kita kikis, dia hilang lah. Baik. Kemudian tepung pun sama. Inai yang menghalang air. Inai tu maknanya, ada orang faham inai ni tak menghalang air. Jadi kita kena faham dekat sini, yang tak menghalang air ialah kesan inai. Maknanya warna inai tu, warna color perang ataupun coklat tu kan.
Itu yang tak menghalang air. Yang menghalang air ialah ketika kita mula-mula letak inai, yang keras tu kan, itu yang menghalang. Jangan kita salah faham. Yang keras tu pun boleh buat wuduk. Tak. Dia kesan inai tu. Sebab apa? Okey. Sebab dia ada jirim. Jirim maknanya dia ada benda kat situ. Kita boleh rasalah dia punya kita panggil fizikal dia. Sama ada dia keras ataupun dia cair. Boleh faham kat sini ya. Baik. Seterusnya gel atau pomade. Gel ni kena bahas juga sebab benda ni adalah benda yang realiti kita lah. Selalu kita hadap benda-benda ni. Jadi untuk kita berwuduk kena pastikan benda ni tidak ada. Gel ni apa maksud dia? Gel seperti gel rambut ataupun gel macam-macam gel lah kan. Apa nama, gel aloe vera ke? Kalau kita pakai tu dia tebal kan. Gel atau pomade. Pomade ni dia satu kita nak panggil apa dia macam cecair. Cecair ataupun dia jenis macam gel lah juga kan. Saya pun tak rujuk lagi apa gel pomade ni dibuat daripada apa. Cuma dia punya struktur pomade ni dia adalah benda yang dia melekat-lekat lah. Dan dia tebal dan keras. Kalau dibiar lama dia jadi keras. Biar lama kat rambut dia jadi keras. Okey, gel atau pomade yang mempunyai lapisan tebal dan keras. Ini pun menghalang air. Kalau kata kita ambil wuduk, kita sapu kepala kita ada gel atau pomade, tak sah tu. Okey, itu kena faham. Jadi dekat sini ada, kita boleh selesaikan masalah ni mudah aja. Dia contoh kita biasa pakai gel atau pomade ni belah atas rambut. Belah atas rambut kita pakai pomade ataupun gel. Jadi belah tepi biasanya kita tak bubuh kan. Contohlah kadang-kadang orang sekarang dia buat selup tepi kan rambut. Jadi atas tu panjang, tepi ni pendek je. Katakan macam tu. Okey, tak apa. Itu hukum lain pula kan. Jadi kalau kata tepi dia tak bubuh gel, dia boleh ataupun pomade dia tak bubuh, dia boleh basuh kat tepi, tak ada masalah. Ataupun basuh kat sini. Sikit pun tak apa, pakai 2 jari line macam tu kan. Bukanlah kata macam macam tentera army tu calik tu kan. Dia macam tu lah nak kata sah. Basuhan tu walaupun macam tu. Cuma lebih aulanya kita basuh banyaklah, lagi banyak lagi bagus. Sebab apa? Ada disebut dalam hadis bahawa siapa yang melebihkan basuhan wuduk dia di akhirat nanti akan tubuh dia bercahaya dengan basuhan wuduk tu. Jadi bila kita cari sikit je lah yang bercahaya. Sebab Rasulullah akan cari umat dia yang dalam kalangan yang tubuhnya bercahaya dengan basuhan wuduk. Jadi kalau sikit macam mana nak jumpa? Baik. Okey. Baik, ada soalan? Tak ada setakat ni? Maksudnya contoh ni dah banyak dah. Kalau kita tak sebut nanti memang akan ada yang tanya. Yang menghalang air seperti kotoran kat kuku, cecair, macam cat, bedak atau lipstik yang tebal, lilin, tepung, inai yang menghalang air, gel atau pomade, lapisan tebal dan keras. Kalau kata pomade tu, walaupun sekalipun pomade ataupun gel atau minyak rambut, dia nipis saja, dia sikit je. Bila sikit, dia basuhan tu sah. Ni kalau kata biasa kita bubuh pomade, kita bukan bubuh sikit. Kita bubuh kan, segenggam kita bubuh, kita letak kat kepala. Itu tebal lah tu. Baik. Terus, okey. Dapat kita fahami bahawa yang tidak menghalang air sampai ke kulit, sah basuhan dia. Ini kaedah. Kalau air benda tu, sekalipun benda tu kena kat kita, benda tu benda apa akan disebut nanti. Dia tak menghalang air. Jadi sah. Walaupun kulit kita dah color lain. Dah color merah ke, dah color hijau ke apa ke, tapi dia tak menghalang air sampai ke kulit. Jadi itu sah. Seperti apa? Warna inai. Okey, warna inai maksudnya kesan inai tu lepas kita inai, mula-mula kita inai, dia ada macam dia punya cecair tu kan, ataupun kita kata apa panggil tu? Krim inai tu tak tahu nak panggil apa. Benda inai tu lah. Tapi bila dah hilang kita buang inai tu, tinggal kesan, tinggal warna. Bila warna saja yang tinggal, maka itu tak halang air. Boleh kita berwuduk lah, tak ada masalah. Seterusnya kesan lemak yang cair yang tidak menghalang air. Kita makan nasi kan. Makan nasi, kita ada makan gulai ataupun kita makan sup. Sup biasanya banyak lemak.
Lepas makan tu tangan jadi rasa ada lemak-lemak lah. Rasa macam ada minyak-minyak. Lemak dan minyak ni pada makanan tu kan, pada kuah. Jadi kita basuh kan, dia tak hilang tau, minyak tu tetap ada. Melainkan kita guna sabun. Jadi bila kita berwuduk, kita buang lemak tu, kalau kata tebal sangat kan, kita rasa macam keras. Itu menghalang air. Tetapi kalau cair, maknanya dia macam air tu kan, itu tak menghalang air. Boleh kita berwuduk, tak ada masalah. Tapi biasa kita kadang-kadang kita makan, kita tak basuh tangan. Kita biar lama kan. Kita makan nasi lauk sup kan. Jadi sup tu dekat tangan. Jadi bila dah lama dia akan keras. Kita rasa ada lemak-lemak macam tu, bila kita berwuduk, yang tu tak boleh. Sebab dia apa? Lapisan tebal dan keras. Tu tidak sah tu. Dia yang dikehendaki ialah lemak yang cair yang tak menghalang air. Jelas ya? Kemudian minyak rambut yang tidak tebal dan keras. Gel dengan pomade ni dia termasuk dalam term ataupun kita termasuk dalam golongan minyak rambut. Tetapi minyak rambut ni luas. Ada minyak rambut dia minyak aja. Okey, jadi minyak rambut secara umum yang tidak tebal dan keras, itu tak menghalang air. Dia minyak saja kan. Macam minyak zaitun tak apa. Tak ada masalah. Bahkan itu kita kata sunnah lah. Rasulullah ambil minyak zaitun, dia lumur kat kepala dia. Kan, sampai sahabat tengok kepala rambut Rasulullah berkilat. Kan, berkilat dengan minyak zaitun. Itulah, ada orang kata minyak zaitun ni antara salah satu kata apa, amalan supaya rambut kita tak ada banyak uban lah. Boleh amalkan. Dia tak perlu ijazah apa pun. Rasulullah dah amal, kita try lah. Cuma janganlah banyak sangat. Kan, jangan banyak sangat. Baik. Kesan bedak atau lipstick yang nipis yang tidak menghalang air. Tadi kita sebut atas tu, bedak dan lipstick tapi menghalang air. Sebab apa? Sebab dia tebal. Kalau nipis kan, sekarang ni pun ada produk-produk lipstick mesra wuduk lah, bedak mesra wuduk lah, macam-macam. Jadi kalau itu betul, wallahu a'lam, bolehlah diguna. Wallahu a'lam lah benda tu betul tak betul kan. Baik. Kena kesahihan lah, jangan kita ambil tu dia kata mesra wuduk boleh guna, jadi kita pun guna je. Tu tak boleh lah. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita buang dulu lipstick tu, ataupun kita bagi dia nipis lah, tak ada tebal. Okay. Kemudian minyak wangi tak menghalang air sampai ke kulit. Walaupun alkohol, walaupun minyak wangi tu alkohol, dia tak menghalang air sampai ke kulit. Kemudian lotion, krim pelindung matahari, pelembap muka yang nipis. Ini kalau kita tak pakai tebal. Kalau kita pakai tebal, kena buang dulu. Baik, kemudian dakwat. Dakwat pen lah. Dakwat pen, kita akan basuh dulu. Basuh dulu. Kemudian kalau dia tak hilang, itu tak mengapa. Boleh kita bawa solat, tak ada masalah. Biasa dakwat ni, dia ada, kita panggil cecair dia tu. Dekat permukaan tu, kita akan rasa dakwat tu. Kadang-kadang kita memang tak rasa juga. Sebab dia terlalu, kita kata cair kan. Dia bila kena dekat kulit, dia meresap terus. Kita basuh je, kalau dia tak hilang juga tak apa. Boleh semayang, tak ada masalah. Okey. Cuma kalau kita kata sebagai kita ihtiyat ataupun kita berhati-hati, kita nak warak lah, kita nak takut daripada syubhah kan. Takut daripada kita takut lah kan. Mungkinlah. Tapi benda tu dalam fiqh dia tak ada. Dia hukum dia solid. Dakwat, okey, dah basuh, ketinggal kesan dakwat, okey, boleh semayang. Tapi kalau orang yang jaga, dia akan basuhlah juga. Okey. Dakwat dan indelible ink. Apa maksud indelible ink? Iaitu dakwat kekal. Dakwat kekal ni bukan macam dakwat tadi. Tadi dakwat pen, ini dakwat kekal. Biasa yang digunakan dakwat kekal ialah ketika nak mengundi. Jadi dakwat kekal ni, kita tengok footnote 34. Footnote, apa dia? Dakwat yang diperbuat daripada nitrat perak, silver nitrate yang meresap ke dalam tisu kulit. Dakwat ni dia meresap dalam tisu kulit. Dia bukan dekat luar kan, dekat dia dah sekali dengan kulit. Okey, baik. Kesan warna dakwat akan hilang. Kesan warna dakwat akan hilang. Jadi sebelum kita nak wuduk tu, contoh kita dah cop kan pada dakwat tu. Kemudian kita basuh. Dia syarat basuh dulu. Sebab bila kita letak tu, jirim dakwat tu ataupun benda dakwat tu, fizikal dakwat tu ada pada tangan.
kita basuh, maka fizikal tu akan tertanggal. Jadi yang tinggal tu kesan. Warna tu lah kesan dia tu. Baik. Kesan warna dakwat akan hilang sekiranya sel kulit itu mati. Kalau sel kulit tu mati, bila dah tanggal, baru dia hilang. Maknanya bila dia hilang tu dengan kulit-kulit sekali lah. Kemudian digantikan dengan sel baru, maknanya kulit baru. Okay, dia tak hilang macam tu je. Boleh faham eh? Ada soalan? Banyak dah contoh ni. Okey. Terus lagi ya. Ini sekiranya bahan-bahan ini tidak merubah sifat air mutlak. Baik, kita baca balik tadi. Dia tak ada. Dia dekat lepas tu, syarat tu. Okey. Ini sekiranya bahan-bahan ini tidak merubah sifat air mutlak kerana banyak bahan tersebut. Baik. Baik, kalau bahan tu banyak, contoh dakwat tu terlalu banyak, ataupun lotion, ataupun macam-macam lah, bedak, kan? Tu kata tadi, tebal tu maknanya banyak. Minyak rambut, banyak. Jadi kalau terlalu banyak, dia akan merubah sifat air mutlak tu. Banyak tu macam mana? Banyak tu pada uruf lah. Pada kebiasaan kita tengok tu banyak. Okay, jadi itulah. Dia tak boleh lah. Dia akan merubah sifat air mutlak. Baik, jika sedikit dan tidak merubah sifat air mutlak, dimaafkan. Sebab apabila air mutlak tu kena pada badan, dia bercampur. Sebelum kena kulit tu dia bercampur. Kan? Jadi kalau sikit je tu dimaafkan. Tak ada masalah. Tak perlu kita nak syak ataupun ragu-ragu lah. Tadi tu sah ke kan? Ada dakwat tu ke apa ke? Tapi syarat kita nak tu, kita buang dulu dia punya jirim ataupun fizikal benda tu. Kan? Kalau tebal. Boleh faham ya? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh tulis dekat komen tu je. Nanti saya akan baca ke saya akan jawab lah. Kalau saya tak tahu tu nanti kita akan bagi tahu dalam grup. Kena ambil masa lah nak rujuk. Baik, yang kelima, tidak ada sesuatu pada anggota wuduk yang merubah air mutlak. Tu tadi kita dah sebut tadi, kan? Dia benda tu bila merubah ataupun mengubah sifat air mutlak, maka tak sah basuhan tu. Keterangannya seperti di atas. Yang keenam, mengetahui kewajipan wuduk. Kita tahu wuduk tu wajib. Mana tahu wuduk tu wajib? Kita nak tahu kewajipan ni, adakah mesti kita ketahui dengan kita tahu ada dalil ayat Quran. Dalam fiqh, kita tahu kewajipan tak mesti dengan dalil, mesti paling kurang dengan kita belajar. Dengan guru yang kita percayai, dia kata wuduk ni wajib, maka itu pun dah memadai. Ataupun kita baca kitab. Kan kita tengok kitab tu, ulama sebut wuduk itu wajib. Jadi memadai kita tahu wuduk itu wajib, tak perlu kita tahu dalil. Bukan mana kena tahu dalil seperti mana dalam surah Al-Maidah tu, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil dia. Sebab tu kita nak tahu ni apa maksud tahu lah, sama ada kita belajar dengan guru kita ataupun kita tengok kitab. Jadi kewajipan wuduk ni wuduk ni kita dia wajib dan dia sunat dan dia haram dan boleh jadi haram lah kan. Wajib ketika mana? Ketika kita nak semayang, ketika kita nak pegang mushaf Al-Quran. Sunat ketika kita nak perbaharui wuduk ataupun dalam keadaan kita saja-saja nak berwuduk pun boleh kan. Haram kalau orang tu dalam keadaan haid ataupun nifas. Baik. Ini kewajipan wuduk tu adalah pada ibadah yang mewajibkan adanya wuduk, seperti semayang, seperti kita pegang mushaf. Baik. Yang ketujuh, tidak meyakini perkara wajib dalam wuduk sebagai sunat. Kita tak anggap, ni tulis bawah ni, seperti apa beranggapan niat ataupun basuhan muka ataupun basuhan di kepala atau di tangan atau di kaki. Okey, ni silap ni. Ni silap. Sepatutnya okey, kita tulis sini. Sepatutnya adalah sunat.
Bukan rukun. Sunat. Okey. Okey. Ni salah Seperti apa? Seperti beranggapan niat ataupun basuhan muka atau kepala atau tangan dan kaki itu sunat wuduk. Dia anggap benda tu sunat. Bila anggap benda tu sunat, maka apa? Tidak sah wuduknya. Tidak sah wuduk dia. Sebab apa? Dalam syarat iaitu apa? Tak meyakini ataupun tak beranggapan bahawa benda wajib itu adalah benda sunat. Tapi adakah boleh kita anggap benda sunat tu benda wajib? Boleh ke tak boleh? Ada orang boleh jawab dalam ni. Boleh tak kita anggap benda sunat dalam wuduk itu benda wajib? Jawapan dia boleh lah, tak ada masalah. Cuma yang wajib tak boleh kita anggap benda tu sunat. Itu tidak sah. Tidak sah. Okey, baik. Okey. Yang ke-8, airnya suci. Air yang kita guna untuk berwuduk itu suci. Maknanya mutlak lah, air mutlak. Bukan dicampur macam air teh ke dan sebagainya. Yang ke-9, masuk waktu. Yang ke-10, muwalat. Apa maksud muwalat? Berturut-turut. Maknanya jangan senggang lama. Jangan senggang lama. Apa maksud senggang lama? Iaitu kadar seseorang boleh menunaikan solat sunat 2 rakaat sekadar dibuat rukun je. Panjang pula Maksud muwalat iaitu dia tidak senggang lama. Apa maksud senggang lama? Iaitu kadar orang yang sembahyang sunat dia buat rukun je. 2 rakaat. Dia baca Fatihah, dia buat rukun. Maknanya dia rukuk tu, dia rukuk pun dia baca subhanallah sekali je. Kan? Kadar tamakninah dia. Itu kadar dia. Lebih kurang dalam 1.5 minit lah. Baik. Jadi itu muwalat bagi yang sentiasa berhadas. Kalau orang yang keadaan normal, muwalat itu sunat. Katakan dia ambil wuduk, basuh kepala. Kemudian dia duduk kan, tengok TV lah apa. Kan? Itu dia sambung balik, basuh tangan. Sah. Cuma jangan dia niat berhenti wuduk. Kan? Kan? Itu sunat. Maknanya dia masih lagi, dia nak buat wuduk tapi cuma dia duduk kejap kan. Itu tak ada masalah. Tak batal wuduk dia. Tapi kalau bagi orang yang berhadas, sentiasa berhadas, sentiasa bukan berhadas saja, sentiasa tiap-tiap masa kan. Jadi dia diwajibkan muwalat. Baik. Syarat ke-9 dan ke-10 tadi masuk waktu dan muwalat adalah khusus bagi orang yang daimul hadas. 9 dan 10 ni khusus untuk orang yang sentiasa berhadas. Iaitu apa? Sentiasa berhadas sama ada dia keluar darah istihadah. Darah tu maknanya najis lah. Bila keluar tu darah istihadah daripada kemaluan tu, dia dikira berhadas. Atau kencing tidak lawas. Atau sentiasa keluar angin. Jadi kita kena faham darah istihadah ni dia bukan keluar macam air pipe tu dia keluar. Bukan macam tu, kita faham. Dia macam menitik lah. Menitik dia keluar. Lepas tu kita check lagi dia keluar lagi. Check lagi dia keluar lagi. Dia bukan keluar macam air pipe. Sama juga macam kencing tidak lawas. Kencing tak lawas ni kita tahulah kan. Atau sentiasa keluar angin. Sentiasa keluar angin. Sama ada keluar angin tu dikeluar angin bahagian kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik. Habis itu ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey. Setakat ni suara jelas Ada sama-sama ke? Jelas suara? Jelas. Okey. Terima kasih. Okey. Baik. Baik, seterusnya itu habis syarat wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Ni perkara yang membatalkan wuduk. Jadi fasal perkara yang membatalkan wuduk ada 4 perkara. Yang pertama, apa-apa pun yang keluar dari salah satu dari 2 kemaluan, iaitu kubul. Kubul kubul tu kemaluan. Kalau qabul apa? Qabul tu terima. Sebab tu kalau kita bernikah, jangan kita sebut ijab kubul. Salah tu. Dia sebut ijab qabul. Kadang orang Melayu kita dia suka sebut terus kan, ijab qabul. Salah tu. Yang sebetulnya ijab qabul. Qabul tu maknanya terimalah. Okey. Selingan Baik, kubul iaitu kemaluan depan. Maknanya lelaki dan perempuan samalah. Kemaluan depan tu dipanggil kubul. Cuma lelaki dipanggil zakar, perempuan dipanggil faraj.
Nama umum dia kubul. Atau dubur. Dubur iaitu kemaluan depan. Kemaluan belakang. Maksudnya punggung tu lah. Baik. Jadi dia kata apa-apa pun yang keluar daripada dua kemaluan tu, sama ada kentut atau lainnya. Baik. Maknanya macam kita kata kencing dan sebagainya, ataupun keluar buang air besar kan. Itu samalah. Jadi baik kentut atau lainnya. Lainnya seperti apa? Seperti benda yang jarang-jarang keluar. Dia jarang sekali keluar. Seperti batu. Batu contohnya biasa kita tak ada keluar batu, seketul batu macam tu, tiba-tiba keluar batu ataupun keluar emas. Kan? Dia tak kisahlah apa-apa sekalipun. Cuma nak disebut sini benda yang jarang-jarang keluar. Seperti apa batu? Kadang-kadang orang tu ada batu karang, dia keluar batu karang daripada kemaluan dia. Jadi itu pun membatalkan wuduk. Yang seterusnya biji benih. Dia makan jagung. Ataupun dia makan apa-apalah yang ada biji ataupun tembikai. Kemudian dia buang air besar, dia berak. Jadi ada biji tembikai tu. Dia tak keluar tahi, dia keluar biji tembikai je. Biji tembikai je keluar tu kan. Jadi adakah wuduk dia batal? Wuduk dia batal. Cuma adakah biji benih itu najis? Kena faham dekat sini. Biji benih tembikai. Baik, biji benih tu kena tengok. Adakah kalau kita tanam biji benih tu dia boleh tumbuh pokok tembikai? Secara adat lah. Kalau kat Malaysia boleh ke? Boleh kot. Tanam pokok tembikai boleh. Dia bukan buah-buah import kan. Jadi kalau tanam tu dia boleh tumbuh. Maknanya dia bukanlah pecah-pecah. Tapi benih dia elok. Jadi kalau benih dia elok, maknanya benda tu bukan najis. Benda tu mutanajis. Kita dah lalui dulu. Mutanajis apa? Benda yang kena najis. Bila kita basuh dia bersih lah. Tu je. Baik. Atau darah. Darah keluar daripada kita buang air besar, keluar darah. Pun batal wuduk. Atau cacing. Zaman sekarang dah tak ada sangat keluar cacing. Zaman dulu banyaklah orang buang air keluar cacing. Jadi cacing tu adakah najis? Cacing tu sendiri dia bukan najis. Cacing tu ialah benda yang terkena najis. Jadi kalau kita basuh cacing tu dia suci lah. Kita pegang tu tak apa. Tapi orang nak buat apa pegang cacing? Mungkin nak buat umpan kan, kita pegang cacing untuk memancing, boleh lah. Kan? Kecuali mani itu dia bukan najis. Dia bukan najis ataupun dia bukan dikira benda yang najis ataupun dia bukan benda najis. Dia bukan najis. Dia adalah hadas tetapi dia suci. Kalau keluar air mani batal tak wuduk? Tak batal. Cuma apa? Kena mandi wajib. Katakan dia tidur. Dia bukan dia ataupun dia berjaga. Dia duduk kemudian entah dia fikir apa dia keluar air mani. Jadi dia keluar air mani tu tanpa dia menyentuh kemaluan dia ataupun dia tak kencing ataupun dia tak kentut ke apa ke, dia keluar air mani saja, maka dia wuduk dia tak batal. Yang wajib apa bagi dia? Mandi. Jadi dia mandilah. Mandi kan. Tak perlu dia nak ambil wuduk dah lepas tu. Itu kalau dalam mandi tu dia tak sentuh kemaluan. Kalau dia sentuh kemaluan maknanya batal lah wuduk dia. Baik. Boleh faham ya? Kemudian yang kedua, hilangnya akal. Akal tu hilang. Jadi perbahasan akal ni dia panjang. Ada ulama kata akal ni dia letak di apa panggil ni? Otak kan. Jadi dalam sains tu biasanya ada yang saintis kata belah dekat otak akal ni. Kita panggil akal ni bahasa Inggerisnya apa mind kan. Jadi dalam perbahasan dalam tokoh-tokoh Islam, jumhur mengatakan akal tu letak dalam hati. Kita memulai. Kita fikir kita rasa dekat mana? Kita rasa dekat kepala, kita tak rasa dekat hati. Tapi sebenarnya akal tu ialah di hati. Di hati. Jadi perbahasan dia panjang. Ada disebut kalau kita kata hati tu qalbun, hati. Fuad, hati. Basar pun dalam hati juga. Akal pun dalam hati. Macam-macam lah. Tu perbahasan. Dalam tasawuf nak disebutkan. Okey. Jadi akal dia hilang dengan tidur. Atau lain daripada tidur. Jadi dia tidur. Jadi kalau dia tidur tu
apa maksud akal dia hilang? Iaitu dia tidur tu memang kalau orang Kelantan kata apa? Jenera. Betul tak? Orang Kelantan kata jenera. Lena, tidur tu lena. Lena tu macam mana? Dia dah tak dengar dah. Tak dengar. Bila tidur tu dia dah tak dengar dah sekeliling. Tidur lena. Baik. Jadi kalau dia tidur, dia tutup mata tapi dia dengar suara itu belum dia kata tidur lagi. Baik. Atau lainnya. Seperti apa? Seperti gila walaupun sekejap. Sawan atau mabuk atau pengsan. Itu perbahasan dia panjang juga dalam kitab-kitab fiqh, panjang. Tapi itu tak apalah. Secara umumnya kita faham macam tu. Kecuali apa? Tidur orang yang duduk dengan tetap. Tamkin. Tamkin ni maknanya dia duduk tetap. Tamkin tu bahasa Arab. Maknanya duduk dia maintain. Punggung dia dekat lantai. Tetap punggungnya di tanah atau lantai. Jadi itu kalau dia tidur macam tu, contoh dia tidur atas kerusi. Tidur atas kerusi, punggung dia kena dekat kerusi. Dan tetap. Jadi dia tidur, wuduk dia tak batal. Wuduk dia tak batal. Baik. Yang seterusnya, bersentuh dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa dan ajnabi tanpa lapik. Jadi yang membatalkan wudu adalah sentuh. Lelaki dan perempuan bersentuh. Dia dewasa kan? Apa nama, dua-dua tu dewasa, bukan salah seorang dewasa. Dua-dua tu mesti dewasa, maknanya dah balik. Dan ajnabi, iaitu apa maksud ajnabi? Apa maksud ajnabi? Iaitu kita tengok pada footnote, orang yang boleh dikahwini, itu maksud ajnabi, secara mudah faham lah. Tanpa lapik, sentuh tu tak ada lapik. Tak ada pakai, maknanya kita pegang tu, contoh ni baju, kita pegang macam ni tak batal wuduk, tapi kita pegang kulit, batal wuduk. Okey. Baik. Kemudian, okey, kita tengok huraian dia. Rambut, gigi dan kuku tidak termasuk kulit. Apa maksud tak termasuk kulit? Bila tak termasuk kulit, maknanya tak batal wuduk. Kita sentuh rambut, kan? Main-main rambut isteri ke apa ke kan? Jangan main rambut orang lain dah. Kan? Ni kata rambut ni, maknanya rambut siapa-siapa pun. Lelaki ataupun perempuan. Sentuh rambut tak batal wuduk. Gigi, sentuh gigi, tak batal wuduk. Atau kuku. Kuku pun tak batal wuduk. Baik. Kalau kita sentuh lidah ataupun gusi, batal tak wuduk? Itu batal. Sebab dia termasuk kulit. Termasuk kulit. Bahagian kulit. Okey. Itu dalam istilah-istilah ni lah. Dalam fiqah tu, maknanya kulit kita faham, inilah kulit kan. Bahasa Arab panggil jildun. Jadi kulit ni macam ni. Tapi dalam perbahasan fiqah, maknanya yang termasuk dalam bahagian kulit ialah gusi dan juga lidah. Kalau kita sentuh lidah perempuan tu ataupun sentuh lidah lelaki tu, batal lah wuduk kita. Kan? Sentuh gusi, batal. Tapi kalau sentuh gigi, tak batal. Okay. Dia tak batal wuduk. Tapi kita kena faham. Itu kalau kita sentuh rambut isteri, sentuh gigi isteri, siapa-siapa lah, anak, apa nama, anak pula dah, siapa-siapa lah isteri kan, ataupun mak kita, tak batal. Tapi kalau kita sentuh orang lain, yang ajnabi, perempuan yang kita haram kita sentuh, kita sentuh rambut dia, batal tak wuduk? Tak batal. Tapi haram tak sentuh? Haram. Tu kena faham tu. Gigi, batal tak sentuh gigi perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia, tapi maknanya haram lah kan, kita pegang tu haram. Hukum dia tetap haram, tapi wuduk tak batal. Ataupun kuku, tu kena faham lah. Dia tak boleh campur-campur hukum macam tu, nanti pening. Okey, habis. Yang keempat, menyentuh kubul anak Adam, iaitu zakar anak Adam, lakilah. Ataupun perempuan, faraj. Atau lingkaran duburnya, lingkaran dubur. Dengan apa menyentuh tu? Dengan telapak tangan. Telapak tangan yang ini. Ini telapak tangan. Dan perut jari. Perut, apa maksud perut? Bahagian dalam ni. Yang cerah sikit tu lah. Yang cerah sikit. Kalau yang gelap, yang ni belakang tangan. Perut ini. Perut jari. Okey. Jadi menyentuh-menyentuh ni, dia macam mana? Baik. Kalau kita sentuh bahagian ni, okey, yang mengenai bersentuh antara dua tangan saya ni, yang kena itu, kalau kita buat macam ni, cuba kita buat. Kita sentuh macam ni.
Yang kena tu bila sentuh, yang melekat antara satu sama lain tu, bila menyentuh kemaluan depan ataupun dubur kita, batal wuduk. Tapi kalau tak bersentuh, contohnya macam ni kan. Contohnya macam ni, tepi ni. Bila kita sentuh ni tak kena kan? Bila sentuh guna tepi ni, tak batal. Sentuh guna tepi tu. Kan nak buat apa tak tahu. Kan? Contoh ada, kita nak pegang macam ni. Pegang macam ni, tak kena ni. Tak batal. Tapi kebanyakan guru-guru saya tanyalah kan, kenapa nak sentuh macam ni kan? Wallahualam. Baik, jadi itu maksud dia. Tidak batal jika memegang kubul atau dubur binatang. Binatang tak batal kalau kita sentuh. Kan? Ini khusus bagi manusia sahaja. Baik. Jelas? Ada soalan? Ada soalan? Setakat ni audio jelas Okey. Okay, terima kasih. Ustaz Ammar, terima kasih. Baik, terus lagi yang diharamkan bagi yang berhadas. Laju juga hari ni sebab tak ada soalan. Tapi tak apa, nak tanya-tanya. Yang diharamkan bagi berhadas. Okey, apa maksud hadas? Iaitu sama ada hadas kecil ataupun besar. Kalau hadas kecil, dia kencing, dia berak, dia kentut dan sebagainya. Ataupun dia keluar darah. Darah bukan darah haid lah. Kalau hadas besar, keluar darah haid ataupun keluar air mani ataupun nifas, kan? Baik, siapa yang batal wuduknya, maka dia diharamkan 4 perkara. Mudahlah sikit je. Batal, siapa yang batal wuduk, dia haram 4 benda ni. Ingat 4, kan? Selalu kalau dalam lagu Raihan tu ingat 5 perkara. Tapi kalau dalam batal wuduk ni ingat 4 perkara. Yang pertama solat. Apa maksud solat? Semua solat. Semua solat. Tak boleh kita semayang tanpa wuduk. Kecuali apa? Solat hormat waktu. Apa maksud solat hormat waktu? Iaitu satu solat yang mana kita tak ada tanah, kita tak ada air. Ataupun ada tanah dan ada air tapi kita tak boleh guna. Dua-dua ni. Contoh kita dekat airport. Dekat kapal terbang. Tak ada air, tak ada apa nama. Contohlah dalam kapal terbang tu tak ada dalam kapal terbang tu tak ada apa nama, air, tak ada tanah. Tandas tak ada air. Biasa itu ada. Kadang-kadang kapal terbang tu dia jenis pakai tisu je. Takkan nak berwuduk pakai tisu. Yang boleh pakai tisu tu istinja. Tu kita jangan campur hukum-hukum tu. Nanti pening. Jadi ketika itu kita dibolehkan solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Jadi apa maksud solat hormat waktu? Kita solat dalam keadaan kita tak ada tanah, tak ada air. Ataupun kita tak boleh guna tanah, tak boleh guna air. Ada air, tapi air tu nak guna untuk minum. Kan? Kalau tak ada ni, nanti kita lapar, kita mati. Kan? Jadi solat hormat waktu ni, walau macam mana pun, bila kita dah sampai, kan kita dah turun daripada kapal terbang, kita sampai, kita dah ada air ataupun dah ada tanah semula, ataupun boleh guna tanah ataupun air, maka perlu qada semula solat itu. Kalau dah habis waktu lah. Kalau masih dalam waktu, ulang balik. Baik. Jadi kita pun tertanya-tanya. Bab solat hormat waktu ni, kenapa kena solat hormat waktu? Padahal kena qada balik. Tu. Tadi yang nak tanya. Kalau tak ada tanya, saya tak bagi tahu. Kena ada seorang tanya. Kenapa kena solat hormat waktu? Walaupun solat hormat waktu ni kena qada semula. Ustaz Ammar tak tanya. Okey. Okey, dia tanya. Kenapa? Senang. Okey. Solat hormat waktu, bila kita solat, walaupun kita kena qada semula kan? Okey, baik. Andai kata kita mati sebelum kita sempat qada. Kita solat hormat waktu, kemudian kita mati. Padahal kita kena qada semula tu, wajib tu. Baik. Jadi mati kita itu, kita dikira kita solat hormat waktu, tapi kita kena qada semula kan. Jadi kita mati, kita tidak lagi berdosa. Tak lagi berdosa walaupun kita tinggal semayang. Dia kira kita tinggal semayang tapi kita tak berdosa. Walaupun semayang tu kena qada semula. Tetapi kalau orang tu dia tak ada air, tak ada tanah, dia tak semayang juga, dia mati tak sempat nak qada, berdosa. Berdosa bagi dia. Itulah kena faham. Sebab tu kena solat juga. Bila kita solat,
Katakan sampai ajal tak sempat nak qada, maka tak berdosa kat atas kita. Kita tak qada semula tu tak berdosa. Baik. Ada soalan. Sekadar cukup syarat lah sebelum apa tu? Apa maksud tu? Sekadar cukup syarat lah sebelum menunaikan solat wajib. Apa maksud tu? Tak faham. Boleh terang balik. Okey. Tak apa, kita terus lagi. Jadi batal wuduk maka dia diharamkan 4 perkara. Yang pertama solat, yang kedua tawaf. Tawaf dikiaskan dengan semayang lah. Kalau kata tawaf tu wajib. Kalau tawaf tu wajib kena qada semula lah. Kan? Dikiaskan dengan semayang. Kalau tawaf sunat tak ada masalah. Yang ketiga memegang mushaf. Mushaf ni maknanya Quran tu sendiri. Kan? Quran tu sendiri. Iaitu termasuk kulit mushaf. Kulit mushaf pun tak boleh kita pegang walaupun dia bukan ada ayat Quran pun. Ataupun sekarang orang pakai Quran yang jenis ada macam dia ada cover luar tu kan. Cover luar tu pun termasuk kulit mushaf yang kita pakai zip tu. Jadi boleh tak kita pegang bulu penanda? Apa nama kain penanda yang dekat Quran tu? Ini tak ada kain penanda Tak ada. Okey, kain penanda kan. Contoh pada Quran tu, dia melekat kat Quran. Kita pegang tu pun tak boleh sebab dia dah sekali dengan mushaf. Okey. Mudah faham. Yang keempat, membawa mushaf itu pun diharamkan bagi orang yang berhadas. Tak boleh bawa. Bawa tu maknanya pegang bawa ataupun letak dalam beg bawa. Okey. Jadi macam mana nak bawa? Macam mana nak bawa mushaf sedangkan kita tak ada wuduk? Jadi ulama bagi penyelesaian. Contoh contoh ni beg. Kita nak bawa Quran. Dalam ni ada Quran kan? Dalam ni ada Quran kita nak bawa. Jadi kita bawa macam ni saja. Dalam tu ada Quran saja, itu ulama sepakat kata tak boleh bawa, haram. Jadi macam mana nak bawa? Kita letak barang lain. Contoh letak apa? Contoh ni speaker. Kita letak dalam ni. Letak dalam ni, kita bawa. Kita bawa, kita niat bawa speaker tu, kita bukan niat bawa Quran. Ataupun kita tak niat apa-apa. Cuma jangan niat bawa Quran. Boleh. Itu penyelesaian ulama bagi. Benda ni ada disebut dalam kitab Matla' al-Badrain lah. Kita boleh rujuk. Tu cara nak bawa. Biasa kita bawa Quran pakai beg tu lah kan. Okay, jadi satu lagi. Tetapi bila kita bawa, tak nampak. Bila kita bawa beg ni, kita jangan pegang bahagian yang dekat dengan mushaf tu. Contoh Quran dekat sini, bahagian tepi ni. Kita pegang kat sini. Bila pegang kat sini, ulama kata tak boleh. Kita pegang atas ni lah. Biasa kita pegang macam ni. Pegang macam ni tak ada masalah kan. Pegang macam ni. Pegang macam ni tak ada masalah. Pegang macam ni tak ada masalah. Asalkan jangan kita niat bawa Quran. Niat bawa benda lain lah. Baik. Ada soalan? Tak ada Terus lagi yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan berjunub. Yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan berjunub. Ni lain pula. Tadi berhadas. Ini berjunub. Tu lain hukum dia. Berjunub ni memang hadas besar. Tapi dia punya haram tu banyak sikit. Dia punya haram tu banyak sikit. Orang yang berhadas besar, kata-kata haid ataupun keluar air mani, ataupun berhadas kecil. Itu haram dia ada 4. Ini tambah. Ada 6. 6 perkara. Maksudnya tambah lagi 2. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga pegang mushaf, yang keempat membawanya. Yang kelima berdiam diri di masjid. Apa maksud berdiam diri? Maknanya berhenti walaupun sekejap. Berhenti ni tak mesti duduk. Dia berdiri, dia berhenti. Berhenti tu dah haram. Haram berhenti, dia kena jalan je. Kan? Baik. Contoh, macam mana nak masuk masjid? Kalau kita dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Okey. Maknanya kita masuk, kemudian kita jangan berhenti. Dan kita masuk dalam satu pintu, kita keluar pintu yang lain. Itu syarat dia. Kita masuk jangan kita keluar ikut pintu yang sama.
Tu disebut dalam matlaq badrain. Baik. Tengok di sini, tidak mengapa sekiranya orang yang berjunub lalu ke dalam masjid dengan syarat dia tidak berhenti. Baik. Kalau dia tidak berhenti, tak mengapa. Dan tidak makruh hukum dia. Tetapi bagi orang yang berhadas besar, tak ada disebut kat sini ya. Kena tulislah. Kena tulis. Baik. Bagi orang yang berhadas besar, dia katakan dia maknanya berhadas besar kat sini ialah pada orang yang haid ataupun nifas. Bila dia nak masuk ke dalam masjid, dia masuk kalau dia risau darah dia tu menitik, maka haram dia masuk ke dalam masjid ataupun lalu dalam masjid. Kalau orang yang haid, dia tidak risau darah dia menitik, maka tak haram, cuma makruh hukum dia. Nanti bawah ni ada sebut, tak silap. Tak apa, nanti kita akan sebut lagi. Okey, baik. Baik, yang keenam, boleh faham ya? Ada soalan, boleh tanya. Yang keenam, membaca Al-Quran. Itu tak boleh. Membaca, bukan pegang. Pegang tadi kita dah sebut. Yang keenam ni membaca. Apa maksud membaca? Kita keluar dengan maknanya kita sebut. Sebut. Kalau kita baca dalam hati boleh tak? Boleh, tak ada masalah dalam hati. Mulut jangan bergerak. Kan? Baca macam tu. Tak ada masalah dalam hati. Itu maknanya dalam mazhab Syafi'i, dia pendapat yang mutamat ialah tak boleh baca Quran. Tapi ada mazhab lain, tak silap mazhab Maliki, dia membolehkan sekiranya seseorang itu dia ada hajat. Apa maksud ada hajat? Contohnya, kalau dia tak baca Quran, dia akan lupa. Contoh macam, tak kisahlah surah apa pun, Fatihah sekalipun. Ataupun dia orang yang hafal Quran. Kalau dia tak baca tu nanti dia lupa. Contoh hajat macam tu lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Ini tidak haram sekiranya dia membaca ayat Al-Quran dengan niat zikir. Apa maksud niat zikir? Maknanya zikir lah. Kita bukan niat baca Quran, niat tilawah. Iaitu termasuklah doa. Biasanya kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana bukan. Itu pun ayat Quran juga. Subhanallah bukan. Ini Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu ayat Quran tu. Bismillahi majriha wa mursaha. Ataupun kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan orang meninggal. Kita haid. Kita niat baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haram. Berdosa. Sebab dia niat baca Quran. Tapi kalau dia niat untuk zikir ataupun doa, maka tak haram. Tak makruh sekalipun. Atau dia tidak niat apa-apa. Dia baca tu tak niat apa-apa. Fikirannya kosong. Kan? Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya automatik lah bila disebut kan. Orang meninggal, kita sebut. Kita tak niat apa-apa pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi haram baca ayat Quran walaupun dia baca bismillah. Okey, dia baca dia buka apa? Nak baca kitab lah contohnya, nak baca kitab, dia baca bismillah. Tapi dia niat baca bismillah tu niat baca Quran, maka haram dan berdosa ke atas dia. Tapi kalau dia tak niat apa-apa tak ada masalah. Ataupun niat zikir. Dia jangan kata-kata nak niat baca Quran lah, tu je. Baik. Habis itu, baik. Seterusnya okey, ni last. Yang diharamkan bagi wanita haid. Wanita haid ya. Tadi mula-mula kita bincang yang diharamkan bagi orang yang batal wudu. Betul tak? Bukan. Yang diharamkan bagi yang berhadas. Hadas ni tak kisah hadas besar ataupun hadas kecil. Ni umum. Dia 4 perkara. Tetapi bila masuk orang yang berjunub, tambah lagi 2. Iaitu apa? Berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran. Tetapi dia tak sebut yang haid dan nifas. Haid dan nifas pun termasuk sekali dalam ni. Baik. Kemudian yang diharamkan bagi wanita haid, ini khusus bagi wanita haid. Okey. Ini panjang jugalah, dalam saya perlukan lagi 10 minit lah. Kalau boleh lah, minta izin lah, ataupun 15 minit.
paling lama. Baik, ini pun penting hukum dia. Yang diharamkan bagi wanita haid 10 perkara. Okey, yang pertama solat. Orang yang haid, lelaki tak ada haid wanita. Wanita yang haid dia tidak boleh solat, haram. Bila dia solat berdosa. Tak wajib dia qada semula. Kalau dia qada apa jadi? Haram juga kan. Dan qada tu tak sah. Tak sah. Itu. Jangan kata-kata nak qada lah. Cuma kalau orang yang haid, katakan dia haid pada waktu maghrib. Haid pada waktu maghrib, dia disunatkan ataupun dia kena qada sembahyang asar. Tapi itu. Kalau orang yang dia suci daripada haid pula, dia suci haid pada waktu maghrib, dia kena qada solat yang sebelum. Apa nama dia suci pada waktu maghrib, dia kena qada sebelum solat asar tu dia kena qada. Tu. Tapi yang lain tu tak wajib qada Tu boleh tengok dalam perbahasan haid tu. Kalau yang tu apa, kalau ada hukum apa nama lain boleh bagi tahulah kan. Takut kadang ada silap ke apa ke, tapi setakat ni itulah. Yang kedua tawaf, sama seperti sembahyang lah. Yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawanya, yang kelima berdiam diri di masjid, kita dah bahas tadi. Lagi satu berdiam diri dalam masjid. Kalau orang tu dalam keadaan berjunub, tadi kita bukan pasal haid ni orang yang berjunub, dia masuk masjid, dia lalu, dia tak boleh berhenti walaupun sekejap. Dia masuk satu pintu, dia keluar pintu yang lain. Tapi kalau dia masuk satu pintu, dia keluar pintu yang sama, maka haram bagi dia. Dia dikira berdiam diri di masjid, maknanya dikira berhenti. Itu disebut dalam Matlaq Badrain. Tu detail lah hukum dia, tapi kena sebutlah kan. Kadang-kadang kita tak faham hukum, kita buat je. Yang keenam, membaca Quran. Kita dah bahas. Yang ketujuh, puasa. Puasanya wajib diqada semula. Solat tak wajib. Puasa wajib. Yang ke-8, talak. Talak ni haram. Bukan wanita haid tu yang talak. Wanita haid, dia tak boleh talak. Yang boleh talak adalah suami. Kalau suami dia talakkan isteri dia ketika haid, haram hukum dia. Tetapi apa? Tengok bawah ni. Tetapi sah talak tersebut. Talak tu dinamakan talak bid'i. Talak yang diharamkan lah. Dan isteri itu perlu melalui tempoh iddah yang panjang. Iaitu apa maksud dia? Dia panjang tempoh iddah dia. Bila dah diceraikan, dia ada tempoh iddah. Berapa lama tempoh iddah bagi isteri yang diceraikan? Iaitu 4 bulan 4 bulan 10 hari. Kalau suami yang dah meninggal, saya tak ingat lah pula. Suami yang dah meninggal berapa iddah dia, saya tak ingat. Sama ke atau lain? Kalau dia yang dia tahu boleh share kat sini. Okey. Jadi itu. Jadi kalau dia talakkan isteri dia waktu haid, tempoh iddah dia jadi panjang. Maksudnya apa? Iaitu bermula kiraan iddah tu selepas selesai haid. Bila dah diceraikan isteri dia waktu haid, kena tunggu habis haid baru mula iddah tu. Starting dia lambat. Bila lambatlah habis. Tapi kalau isteri dia tidak dalam keadaan haid, bukan dalam haid, maka dalam keadaan suci, maka kalau dia ceraikan, maknanya ketika itu juga, ketika dia talakkan itu, ketika itu bermula iddah dia. Okey. Iaitu apa? Bermula kiraannya selepas selesai haid atau bermula sucinya. Samalah tu. Tu nak bagi faham je. Okey. Ada soalan? Sikit lagi. Ustaz, ada soalan Ustaz, boleh saya nak tanya? Sila. Okay, berkenaan dengan apa wanita yang dalam keadaan haid dan ketika nak membaca Al-Quran kan tidak boleh kan Ustaz kata kan? Okay, macam mana kalau isu dia macam ni? Macam saya ada mengajar lah untuk kelas tajwid bagi orang yang dewasa ni. Dan dalam kelas tajwid tu ada subjek yang menghafal Al-Quran tapi bukannya hafal secara 30 juzuk, dia hanya menghafal surah-surah pilihan saja.
Okey, lepas tu nya apabila hafal surah-surah pilihan, confirm lah dia kena mengaji kan. Jadinya persoalannya, saya ada baca dalam buku yang apa nama untuk kaedah Imam Syafi'i pula, mazhab Syafi'i ni dia membenarkan ada dua, satu diharuskan untuk membaca Al-Quran khusus bagi orang yang menghafal Quran. Akan tetapi bagi yang menghafal hanya surah-surah pilihan ini, macam mana pula? Oh, okey. Okey, baik. Jadi untuk kes yang macam ni, dia untuk belajar. Sama je dengan hafal Quran tu. Dia kena taklid kepada pendapat tu lah. Kalau kata ada pendapat yang boleh kan, taklid kepada pendapat tu. Sebab dia apa? Keperluan. Ni kalau kata saja-saja dia nak tilawah, itu haram. Tapi kalau kata dia dalam kelas pembelajaran, maknanya dia taklid pendapat ataupun mazhab yang membolehkan. Itu je. Itu je. Mudah lah. Mudah je. Mudahnya. Sebab benda ni keperluan kan. Kadang-kadang kita contohlah kita nak buat kelas, kita tak boleh nak check kan. Takkan kita nak buat satu kelas tu semua orang tak kena hate. Kita tak boleh check kan. Jadi kita buat kelas sesuai dengan waktu guru tu lah. Jadi murid ni nak tak nak kena ikut. Kalau tak ikut nanti dia jahil lah kan, mudah kata, ataupun dia terlepas ataupun dia terlupa dan sebagainya. Maknanya kalau luar daripada kelas, dia kembali kepada asal lah. Betul. Luar daripada kelas kembali kepada asal. Okey, terima kasih. Mudah. Baik, terus lagi. Itu tadi tentang perempuan yang haid bila ditalakkan. Kemudian kita kena bicara juga bab ni sebab dia penting. Kalau kita nak tunggu kita buka satu kitab lain, nanti jadi panjang. Kita akan tunggu masa yang lama. Nak tak nak kita cerita juga benda ni. Cukup sekadar kita boleh faham lah. Wanita yang hamil selesai iddah dia. Iddah ni apa? Waktu yang dia kena dia tak boleh tak boleh kahwin lah waktu tu. Dia tak boleh kahwin baru. Mudah faham tu lah. Wanita yang hamil selesai iddahnya apabila selesai melahirkan anak. Katakan perempuan tu diceraikan oleh suami dia ketika dia hamil. Baik. Ketika dia hamil dia diceraikan. Bilakah iddahnya habis? Katakanlah suami dia ceraikan dia ketika dia baru mengandung. Mana kena tunggu lama, 9 bulan tu lah. Kalau dia diceraikan waktu lagi 5 hari nak beranak, maknanya 5 hari je lah dia punya iddah. Baik, itu. Apabila selesai melahirkan anak, iaitu dalam bentuk manusia, maknanya macam biasalah secara normal. Baik. Adapun dalam bentuk segumpal daging, ni maknanya keguguran. Maknanya dia kena dia kena talak waktu dia hamil. Kemudian tak lama lepas tu dia keguguran. Mungkin gamaknya stres ke apa ke, keguguran. Baik, jadi keguguran tu keluar segumpal daging. Daging ni dia selepas daripada 40 hari. Maknanya cukup hari ke 40 hari hingga hari ke 80. Itu dia akan membentuk segumpal daging. Kalau hari pertama sampai hari ke 40, itu dia daripada air mani bercantum dengan nama dia? Kita bahasa Melayu panggil apa ya? Bahasa kalau sains tu dia panggil ovum kan? Yang perempuan punya mani lah kita panggil tu. Itu daripada situ akan menjadi segumpal darah. Itu 40 hari. Sebab tu ada riwayat hadis menyebutkan setelah hari ke-40 tu maknanya roh akan dimasukkan ke dalam kandungan tu lah. Baik. Tu panjang pula . Adapun dalam bentuk segumpal daging, ulama menghukumkan bahawa selesai iddah dia. Mana kata apa? Bila dia keguguran keluar daging, maknanya iddah dia habis dah. Habis dekat situ kalau suami dia ceraikan sebelum tu kan. Jadi habis kat situ. Maka bila dia katakan nak kahwin lepas tu boleh, tak ada masalah. Tapi suami dia tak boleh lah. Suami dia tak boleh lah dia bersetubuh waktu tu. Kena nikah baru lah, rujuk semula kan. Ataupun nak kahwin dengan orang lain ke. Baik. Tetapi tidak selesai iddahnya dengan keluar segumpal darah. Maknanya dalam lingkungan 1 hingga 40 hari. Dia mengandung tu kan. Dia diceraikan pada hari pertama mengandung. Kemudian dia keguguran pada hari ke-30 contohnya. Jadi keluar tu segumpal darah. Jadi
bila keluar segumpal darah, tak selesai iddah dia, kena tunggu habis suci. Hukum dia apa? Hukumnya seperti wanita yang tidak hamil, iaitu dia dikira maknanya haid kan. Kalau dia keluar segumpal darah, maknanya dia nifas. Maknanya kena tunggu habis nifas. Kan? Kemudian suci, barulah dia boleh menikah semula. Okey. Baik. Yang ke-9, melewati masjid jika takut mengotorinya. Maksudnya dia lalu dekat masjid jika takut mengotori masjid tersebut. Ini bagi orang yang haid. Apa maksud dia? Jika dia melewati masjid, dia lalu dekat masjid, dia takut darah haid tu menitis. Menitik dekat lantai. Sebab zaman dulu dia tak ada pad. Dia pakai cawat. Macam lampin je tu lah, cawat ikat. Kemudian jalan lah. Kadang-kadang tu dia boleh menitik. Jadi zaman yang ada pad ni baru lagi, dalam mungkin 40 tahun ke 30 tahun macam tu lah kan. Mungkin orang yang lama-lama tahulah kan bila pad ni diwujudkan. Jadi kita ni alhamdulillah kan, zaman sekarang ni kita ada kemudahan. Jadi kalau kita takut darah tu menitis, haram hukum dia kita lalu. Baik, kalau tak takut, jika tidak bimbang darah haidnya menitik di dalam masjid, maka tidak haram. Tetapi makruh hukum dia. Ini disebutkan dalam kitab Matlaq Badrain. Maknanya kalau kita rujuk kitab Arab yang besar-besar tu adalah kan. Matlaq Badrain ni kitab Jawi, tapi dia kitab yang sangat penting lah. Yang ke-10 yang terakhir ialah istimta', iaitu apa? Berlazat-lazat. Bersedap-sedap. Duk main-main. Main-main kat situ. Itu apa? Di sekitar kawasan antara pusat dan lutut. Orang yang haid ataupun yang nifas tak boleh berlazat-lazat. Sama dia sendirilah. Dia ataupun suami kan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh main kat situ lah. Tetapi ada pendapat, maknanya pendapat yang dhaif lah. Kena sebut juga kan. Kadang-kadang orang dia, kita maknanya orang dah kahwin, dia maknanya ada hajat kan. Kadang-kadang tu maknanya kalau tak buat ni nanti dia jadi lain macam. Contohlah kan. Jadi paling kurang dia sentuh situ lah pun tak apalah kan. Jadi ulama' letak syarat, pastikan ada lapik. Pastikan ada lapik. Itu call yang pendapat yang dhaif lah. Tapi kalau kita warak, kita nak berjaga, kita tak buat lah kan. Tu je. Baik. Cuma kalau kata teruk sangat, kalau kita tak biasa suami isteri kan, kita dah halal. Jadi bila dah halal ni, kita ada waktu bila senggang lama kita jadi nak sangat. Kan, nak sangat, perlu kepada hubungan batin. Jadi itu lumrah, itu bukan masalah sebenarnya, itu lumrah. Tapi bila perlu sangat, bila tak dapat lama hubungan batin tu, dia akan jadi, maknanya fikiran kita akan maknanya nak buat benda gila lah kita kata. Jadi waktu tu mungkinlah kita boleh pakai kepada pendapat yang dhaif. Tak ada masalah. Macam kita sembahyang Jumaat pun, kita sembahyang 40 jemaah. Tapi bila ada darurat, ada hajat, maka boleh diguna pendapat 12 jemaah. 12 orang. Itu sebenarnya tak boleh main-main ubah-ubah tu. Kan? Jadi itu mufti punya kuasa. Dan mufti pun dia tak boleh main suka-suka hati. Dia kena tengok juga kalau ada kepentingan baru dia boleh ubah jadi 12 tu. Jadi samalah. Baik. Tu tak ada masalah. Jadinya untuk perempuan yang haid ni masuk masjid ni kira tidak haram lah asalnya. Dia asalnya haram. Sebab apa? Asalnya. Okay. Sebab dia atas tadi. Mana tadi yang atas tu? Kita tengok atas tadi. Kalau ni kan yang berhadas secara umum. Tak ada sebut masuk masjid, tetapi dalam keadaan berjunub ni dia termasuk sekali yang haid, iaitu berdiam diri di masjid. Okey. Tetapi di sini dia kita kata apa? Apa nama? Ni kan yang diharamkan bagi wanita haid, iaitu berdiam diri di masjid. Itulah dia. Asalnya memang tak boleh. Tetapi ada pengecualian, iaitu kalau dia masuk masjid, dia jangan berhenti. Katakan dia nak dia nak apa dia nak buang air kat masjid. Tandas kan? Tak kisahlah sama ada tandas tu kat dalam ataupun tandas tu kat luar. Tandas tu bukan dikira masjid. Tandas tu bukan masjid. Sebab apa? Tandas tu bukan tempat semayang. Itu masuk masjid. Walaupun kita masuk masjid, tandas dia kat dalam. Tapi bahagian yang itu bukan masjid. Tu kena faham. Walaupun dia duduk tengah-tengah tu kan. Itu bukan masjid.
Melainkan kalau dah diruntuhkan, dibuat tempat semayang, tu nama masjid lah. Tapi kalau dia jadi tandas, tu bukan masjid. Tu kena faham. Kemudian dikhususkan tadi kan, bawah ni melewati masjid. Maksudnya dia lalu kat masjid. Ini cerita tentang dia dah ada dalam masjid. Kalau dia lalu dalam masjid, dia takut darah tu menitik. Kalau takut darah tu menitik, dia haram masuk. Kalau dia tak takut darah tu menitik, dia tak haram tapi makruh. Dia lalu. Bukan dia berhenti, ni lalu saja. Tu maksud dia tadi. Boleh jelas Melewati maksudnya dia lalu. Kalau dia berhenti, itu memang haram sama ada dia darah menitik ataupun tidak. Tapi kalau masjid ni dia khusus pula kan, sama ada ruang solat ataupun luar. Ke macam mana? Okey. Kalau masjid ni yang dinamakan masjid. Itulah masjid. Walaupun tempat tu ruang luar pun dikira makruh jugalah. Ruang luar maknanya dia tempat tu dikira masjid dan dia tak kisah sama ada orang tak semayang kat situ ke semayang ke kan. Kadang-kadang orang semayang dalam dewan dalam kan, tapi luar tu ataupun koridor tu orang tak semayang, tapi orang namakan tu masjid. Sebab apa? Andai kata nak semayang Jumaat, boleh semayang kat situ kan. Contohlah tu. Jadi dia kalau ikut macam tadi lah, dia masuk, kalau dia masuk tu boleh tak dia masuk? Kalau dia masuk tu dia tak berhenti, dia tidak haram. Tetapi kena tengok pula bagi yang haid ni, sama ada kalau dia takut darah dia mengalir, menitik dekat lantai, itu haram pula. Kalau dia tak takut, tidak haram tetapi makruh. Okey. Boleh Okey. Boleh. Untuk yang haid ni dia spesifik sikit hukum dia. Ada soalan, kalau tunggu tempat car park, tunggu kat parking kereta tak ada masalah, boleh. Sebab tu bukan masjid. Biasanya memang bukan masjid, yang tempat parking kereta tu bukan masjid. Melainkan kalau memang masjid tu dia letakkan parking dia tu memang masjid. Biasanya tak, Malaysia dia tak buat macam tu. Malaysia dia tak buat macam tu. Jadi kalau kita tu tak apalah. Dia ada dalam bab sembahyang jemaah, kalau kita sembahyang kat parking kereta tu dia ada perbahasan pula sebab kita bukan sembahyang kat dalam masjid dah waktu tu. Dia memang dalam kawasan masjid tapi dia bukan dikira masjid. Bukan kira masjid tu daripada pagar tu, bukan. Jadi daripada tempat binaan masjid. Itulah maksud masjid. Okey. Baik, jadi ada soalan lagi? Sebelum kita habis ni, kita akan masuk nanti iaitu dalam bab satu lagi sesi baru habis taharah lah. Itu minggu lepas dah kata lagi satu sesi ni. Tak habis lagi. Ada lagi satu sesi. Ni memang betul-betul ni baru boleh habis. Itu tentang tayamum, sebab kita tak sentuh lagi tayamum. Tayamum ni sekejap je. Lepas habis tayamum, baru kita masuk pada solat. Lepas tayamum, pembahagian najis mughallazah, najis mutawassithah tu kita laju je sebab kita pun dah bincang panjang dah sebelum ni. Najis tu kan. Okey, okey. Darah haid dan nifas, yang sebelum tu kita dah masuk dalam darah haid, perbicaraan haid, tetapi kita masuk secara umum, kita akan masuk lagi. Tetapi tak apa, kita laju je insya-Allah. Habis tu kita masuk bab solat. Jadi satu lagi sesi, kemudian masuk bab solat, kita perlukan lagi 3 sesi. Habis bab solat, bab zakat dan puasa. Zakat dan puasa kita satu sesi saja. Lepas tu kita habislah. Jadi kita punya kurang 9 sesi lah. InsyaAllah. Kita akan jadikan 9 sesi juga. Jadi sesi yang ke-9 tu memang nak kena habis juga. Betul. Baik, insyaAllah. Jadi ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita habis sampai sini. Kita sambung pada Sabtu akan datang. InsyaAllah kalau ada salah dan silap mohon betulkan. Dan kalau ada apa-apa saya tambah, saya akan bagi tahu dalam grup nanti untuk maklumat tambahan lah, insyaAllah.
Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.